Kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya Allah Ta'ala beri keizinan kepada kita untuk dapat duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepatutnya dan sewajibnya kepada kita orang yang beriman mensyukuri akan segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada pada muka surat 179 pada membicarakan pertama-tama orang yang melakukan solat asar. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Dan pertama-tama, iaitu orang yang mula-mula sembahyang fardu asar itu Nabi Yunus alaihi salam. Jadi Nabi Yunus ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, kita akan jumpa satu surah namanya surah Yunus, juzuk yang ke-11. Dan kita akan berjumpa yang mana beliau telah berdakwah kepada kaumnya, tapi malangnya dakwahnya diingkari, sehinggalah Nabi Yunus ini dia meninggalkan kaumnya sebelum sampai arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beri dakwah, tak nak terima, orang lagi engkar. Nabi Yunus mengingatkan akan turun bala kepada kamu. Kalau kamu tak mau dengar, tak mau ikut dakwah yang aku sampaikan, Allah Ta'ala akan turun bala. Di dakwahnya tak mau turut, tak mau terima juga, Nabi Yunus pun tinggalkan kaumnya sebelum Allah Ta'ala perintah. Jadi oleh kerana yang demikian, ketika mana dia keluar meninggalkan kaum dia, maka Allah Ta'ala telah memberikan kepadanya teguran, memberikan teguran kepada Nabi Allah Yunus. Maka dia ditelan oleh ikan nun, kita sebut ikan paus lah. Wa dhannuni iz zahaba mughadiba, kalau kita baca dalam surah Al-Anbiya disebutkan wa dhannun. Maka seperti anak burung yang tiada berbulu baginya, ia di dalam empat kelam. Jadi Nabi Yunus ini bila dimakan, ditelan oleh ikan nun, dia berada dalam 4 kegelapan. 4 kegelapan. Pertama, kelam zulmah dengan sebab kesalahan. Sebab tu orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan dosa, dia dalam zulm, makna dalam kegelapan. Tapi kesalahan Nabi Yunus ini tidak boleh kita nisbahkan seperti mana kita silap, kan? Tak boleh kita nisbahkan, sebab para nabi, para rasul ini dia maksum daripada melakukan sebarang dosa-dosa besar. Kesilapan, kekhilafan, maka itu merupakan maknanya adat basyariah sebagai seorang manusia. Adat. Contohnya berkecil hati, ada perasaan marah, itu adat basyariah sebagai manusia. Tapi melakukan dosa besar, para nabi, para rasul maksum. Siapa yang mengatakan para nabi melakukan dosa besar, maka hukumnya berdosa. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi ketika mana dia di dalam perut ikan nun berada dalam 4 kegelapan, maka disebutkan kegelapan yang pertama zulmah, kerana kesalahan yang dilakukan. Sikit kesalahan bagi para rasul itu dah pada tingkat para nabi itu besar.
Itu dah menganggap itu suatu kesalahan. Dan yang keduanya kelam air, duduk dalam lautan, kan? Duduk dalam lautan, masuk dalam laut, gelap, tak ada lampu. Hari ni kita gelap sekejap pun kita pun susah hati, kan? Macam mana ni? Kita baru gelap sekejap. Bayangkan kalau masuk dalam kubur, tuan-tuan, kegelapan yang mungkin bukan sehari, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apa yang menjadi lampu dan penerang kalau kita masuk dalam tempat yang gelap tu? Dia bukan lampu tu. Dia merupakan amal. Amal yang boleh menerangkan kita punya tempat kita. Rumah kita yang besok, yang sempit tu, akan diterangkan oleh amal kita. Jadi Nabi Allah Yunus alaihissalam ni berada dalam kelam air. Masuk dalam air, tuan-tuan, berpuluh ratusan meter tu. Bayangkan gelap, kan? Tak ada lampu. Maka satu duduk dalam tadi kegelapan sebab dosa. Yang kedua gelapnya dalam air. Dan yang ketiganya gelap malam. Sebab ada dalam perut ikan, tak nampak dunia, berada dalam kegelapan malam. Dan yang keempatnya kerana kelam dalam perut tadi, perut ikan. Dan adalah keluarnya itu pada ketika waktu asar. Lama dia di dalam perut ikan. Mengikut riwayat, ketika mana dia ada dalam perut ikan ini, Nabi Allah Yunus bertasbih kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ketika mana dia bertasbih, para malaikat Allah Ta'ala mendengar suara Nabi Allah Yunus. Tapi cari tak jumpa. Mana datang suara orang bertasbih ni? Maka para malaikat bertanya kepada Allah, Ya Allah, kami mendengar suara tasbih di dalam laut, tapi kami tak jumpa daripada mana datangnya. Ini hebat, tuan-tuan. Sebab tu kalau kita bertasbih ni, yang kita sebut tadi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, di dalamnya ada 3 perkara yang kita kena ingat. Sebab tu tasbih ni, zikir ni, dia zikir yang agung, zikir yang cukup hebat. Pertamanya bila kita sebut La ilaha illa anta, itu merupakan tasbih tauhid nama dia, kan? Itu merupakan tauhid. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Subhanaka, itu merupakan pujian bagi Allah. In kuntu minaz zalimin, itu istighfar. Maknanya kalau orang baca zikir ni, dia buat tiga perkara dalam satu benda, dalam satu ucapan. Dia bertauhid, dia bertasbih, dan dia beristighfar. Dengan asbab Nabi Yunus alaihissalam bertasbih yang demikian, berzikir yang demikian, menjadi asbab mengapa dia dikeluarkan daripada perut ikan. Kalau tidak, maka berkuburlah Nabi Allah Yunus dalam perut ikan. Ini tasbihnya, tuan-tuan. Itu sebabnya orang yang membaca 100 kali setiap pagi, orang yang membaca 100 kali La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sekiranya Allah Ta'ala mentakdirkan hari itu ada musibah untuk dia, dengan asbab dia baca doa zikir ni, Allah Ta'ala akan hindarkan dia. Dan kalau ada makna orang nak buat zalim pada dia, dengan sebab doa ini, dengan sebab zikir ni, Allah Ta'ala akan hindarkan dia daripada kezaliman manusia. Dia kena baca 100 kali setiap pagi. Setiap pagi 100 kali.
Tak sampai 10 minit tuan-tuan boleh habis. Kan? Tengok WhatsApp pun lama. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka ketika mana dia berada dalam perut ikan nun lama, dia bertasbih, maka Allah Ta'ala menerima dia punya taubat dia tadi, pengakuan dia tadi. Lalu diperintahkan kepada ikan tadi untuk memuntahkan di tepi pantai. Maka menyebut para ulama ketika mana Nabi Yunus ni dimuntahkan oleh ikan nun ialah pada waktu asar. Maka sembahyang ia 4 rakaat. Bila keluar dari perut ikan, sembahyang 4 rakaat. Maka dikata rakaat 4 rakaat syukur bagi segala, bagi Allah daripada kelepasan 4 zulmah itu tadi. Jadi apa? Kegelapan dalam air, kegelapan dalam perut ikan, kegelapan dalam laut, kegelapan malam. 4. Maka sebab itu sembahyang asar 4 rakaat. Itu asbabnya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian pertama-tama orang yang melakukan solat maghrib. Dan pertama-tama itu orang-orang yang mula sembahyang solat maghrib itu Nabi Isa alaihi salam. Tatkala dikeluar akan dia Allah di antara kaumnya. Ini peristiwa Nabi Isa ni, dia berlaku. Ini semua cerita bersama dengan Bani Israel. Dia keluar. Kita tahu bahawa Bani Israel ni adalah satu kaum yang paling banyak membunuh para nabi dia. Dan nabi, separuh daripada nabi keluar daripada Bani Israel. Kan? Jadi nabi-nabi ni banyak daripada Bani Israel. Sebab tu ketika mana disebut dalam kitab Taurat bahawa nabi yang terakhir itu adalah nabi daripada golongan Arab, sebab tu orang Bani Israel tak boleh terima. Dia bukan tak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah disebut dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi dengan sebab itu orang-orang Bani Israel ni alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Bani Israel ni dia mengenal akan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana mengenal anak-anak dia sendiri. Sebab mereka disebut dalam kitab. Tapi atas dasar apa? Maknanya ada perasaan hasad dalam diri mereka. Dengan sebab itu mereka tak boleh terima. Tak boleh terima ni. Ni bangsa Arab tak boleh jadi nabi. Dia hendak daripada bangsa dia sendiri. Daripada kaum Bani Israel. Sebab itulah pemusuhan orang Bani Israel ni cukup memusuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi, orang Nasara. Waktu apa ni, ketika mana Rasulullah dibawa berdagang ke Syam, maka seorang pendeta mengatakan bahawa ni Rasul ni dia akan jadi Rasul, kamu jangan dedah. Kalau orang Yahudi mengetahui ni yang ada bersama kamu ni seorang Rasul bakal jadi Rasul, dan saya dibunuh. Kerana permusuhannya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan adalah yang demikian itu pada ketika jatuh matahari, maka pertamanya supaya menafikan bagi ketuhanan lain daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan kedua, bagi menafikan tuhmah daripada ibunya daripada tuduhan oleh kaumnya. Dan ketiganya kerana memberi bekas akan ketuhanan itu bagi Allah juga. Kerana itulah 2 rakaat yang dahulu itu berhubung kedua, dan yang ketiga tinggal bersendirian. Jadi tuan-tuan, sebab tu pertama dengan kedua dia ada pasangan. Rakaat pertama, rakaat kedua. Yang satu rakaat pula tak ada pasangan.
Kerana apa? Yang pertama, yang kedua ni kerana menafikan. Ada orang-orang Bani Israel menafikan adanya Allah, maka datangnya Nabi Isa ni meletakkan Allah punya kuasa. Kan? Meletakkan kuasa. Bayangkan tuan-tuan, hukum akal mengatakan seorang perempuan tak boleh melahirkan anak kalau sekiranya bapa tak ada. Tapi zaman sekarang banyak yang tak ada bapa lahir anak kan. Ini hukum mengatakan kalau tak ada bapa, mana-mana nak lahir anak. Sebab tu ini menunjukkan lahirnya Nabi Isa menunjukkan atas kekuasaan Allah. Allah Ta'ala boleh buat apa yang dia kehendak. Alangkan maknanya Nabi Adam itu daripada tiada boleh diadakan, maka ini kan ibunya dah ada. Itu adalah satu perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menafikan, kan? Yang menolak bahawa mereka menafikan Allah Ta'ala tu. Jadi lahirnya Isa tadi, keluar dia nak memberitahu ini semua atas kehendak Allah. Yang keduanya, sembahyang rakaat kedua kerana apa? Kerana menafikan tuduhan orang-orang Bani Israel bahawa Siti Maryam melakukan perkara yang tak elok. Sebab tu lahir sembahyang rakaat kedua melahirkan tanda syukur. Jadi yang ketiganya pula tuan-tuan, kerana maknanya yang dahulu itu tidak ada hubungan. Jadi dia tak ada apa kaitan. Sebab tu dua dibuat kerana ada kaitan, maka satu itu sebagai tambahan. Sebab tu dia sembahyang 3 rakaat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, manakala sembahyang Isyak adalah pertama-tama sembahyang Isyak itu ialah Nabi Musa alaihi salam ketika sesat jalan di waktu keluar daripada Madian, dan adalah padanya itu dalam duka cita isterinya, dan duka cita Harun saudaranya, dan duka cita seterunya Fir'aun, dan duka cita beberapa anaknya. Maka dilepaskan Allah Ta'ala daripada yang demikian itu sekaliannya dengan janjinya yang sebenar. Dan ada yang demikian itu pada waktu Isyak yang akhir. Maka sembahyang ia 4 rakaat syukur akan Allah daripada segala duka cita yang 4 itu. Jadi kisah Nabi Musa ni pun kita tahu bahawa Nabi Musa ni dia sesat. Disesatkan di dalam kebun teh. Berlaku di Mesir. Sesat dalam kebun teh ni bukan sehari tuan-tuan, 40 tahun disebutkan, 40 tahun. Ada yang mengatakan 40 hari. Kan? Jalan tak keluar, tak jumpa jalan. Tak jumpa jalan keluar. Masuk boleh, keluar tak jumpa. Duka cita. Kemudian duka cita dengan sebab duka cita isterinya. Kan? Bila berlaku yang demikian, isteri, anak-anak, dan Nabi Musa ni Allah Ta'ala jadikan dia punya pembantu dia merupakan saudara dia, iaitu Nabi Harun. Nabi Harun yang abang kepada Nabi Musa. Jadi adik-beradik jadi Nabi, keturunan-keturunan Nabi belakang. Kan? Nabi Musa ni satu kelemahan yang Allah Ta'ala, kerana dia ni tidak petah berbicara. Tapi Nabi Harun, pembantu yang diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi pembantu kepada Nabi Musa, dia orang yang pandai bercakap. Maka ulama-ulama mengatakan ketika mana, kenapa Nabi Musa itu dia tidak petah berbicara? Kerana pada waktu kecilnya, ketika mana dia duduk di dalam rumah Fir'aun atau istana Fir'aun,
apabila nak membuktikan bahawa dia ni akan dilantik menjadi rasul, maka diletakkan kepada dia depan dia ada air, ada bara api. Maka waktu tu dia kecil lagi, kerana Asiyah memelihara Nabi Musa AS, kan? Maka waktu tu dilepaskan, dibiarkan. Ketika mana Nabi Musa ni nak meminum susu, Allah Ta'ala memalingkan dia, lalu mengambil bara api dan memasukkan dalam mulut dia. Dengan izin Allah Ta'ala, tak jadi apa-apa. Nak buktikan bahawa itu tanda-tanda kerasulan, kan? Itu disebut sebelum jadi Nabi, diangkat menjadi Nabi, namanya irkhas. Irkhas ini merupakan tanda-tanda kenabian. Kalau dah jadi Nabi, namanya mukjizat, kan? Rasulullah ni diberi irkhas banyak. Contohnya, Rasulullah kalau dia berjalan, awan sentiasa memayung gitu, memayung dia. Itu irkhas sebelum Nabi jadi Nabi. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, banyak lagi lah peristiwa-peristiwa irkhas ni yang berlaku pada Rasulullah SAW sebelum jadi Rasul. Tapi ketika mana jadi Rasul, dia tidak lagi dipanggil irkhas, dipanggil mukjizat, sesuatu yang melemahkan. Maka pada Nabi Musa pun begitu juga, ada irkhas. Dia makan bara api, tak ada apa-apa, kan? Kita jangan buat macam tu pula, makan bara api, kan? Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi ketika mana Allah Ta'ala melepaskan daripada semua duka cita ni, dilepaskannya pada waktu isyak yang akhir. Isyak yang akhir ni ialah waktu dah nak dekat masuk kepada fajar. Dia ada isyak awal. Isyak awal ni masuk, lepas habis je hilang syafaqul ahmar. Kalau kita keluar ni, kalau dah hilang syafaqul ahmar di langit, mana itu dah masuk isyak. Tapi kalau ada syafaqul ahmar lagi, makna tanda warna-warna merah dekat kaki langit, di langit ada tanda-tanda merah lagi, itu namanya maghrib. Ada? Dia hilang je, itu masuk isyak. Dia masuk isyak. Jadi isyak ni waktu dia panjang. Kalau sekiranya tuan-tuan tengok naik fajar ni ada dua. Satu fajar kazib, satu fajar sadiq. Dia ada satu fajar yang tak benar, satu fajar yang dah benar. Benar tu makna dah masuk waktu. Fajar kazib ni kita akan tengok di kaki langit satu benang hitam. Sehingga para sahabat ni bila Rasulullah kata fajar kazib dengan fajar sadiq, benang hitam dengan benang putih, jadi para sahabat ni ambil benang letak bawah bantal. Bangun tengah malam, dia pun buka. Dia kata gelap, tak nampak apa-apa pun. Dah mana nak nampak? Rasulullah kata macam mana nak nampak? Tengok di kaki langit. Tuan-tuan boleh tengok. Di kaki langit dia akan terbentang satu benang hitam. Garisan yang memanjang warna hitam, itu belum masuk subuh. Tapi kalau dah ada cahaya putih di kaki langit tu, itu dah masuk waktu. Namanya fajar sadiq, dah masuk waktu. Jadi Nabi Musa ini ketika mana dilepaskan daripada duka cita ni, di akhir waktu isyak. Mana dah nak masuk, dah nak dekat masuk subuh dah. Allah Ta'ala lepaskan duka cita dia, lalu dia semayang 4 rakaat, semayang kerana syukur daripada semua 4 duka cita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dia tuan-tuan, muslimin dan muslimat, maknanya sejarah semayang-semayang waktu yang kita lakukan tu. Diambil daripada kisah-kisah. Walaupun ada daripada riwayat yang lain bahawa semayang subuh ni ialah bagi Nabi Adam, zuhur bagi Nabi Allah Daud, asar bagi Nabi Allah Sulaiman, maghrib bagi Nabi Yaqub, dan isyak bagi Nabi Yunus. Ini ada pendapat-pendapat lah tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ala kulli halnya, kita tahu perjalanan sembahyang waktu yang kita buat hari ini, dia ada kisah yang telah dirakamkan terlebih dahulu. Dia bukan tak ada sumber, kan? Dia semua apa yang berlaku dalam Islam ni ada sumber ambilan dia. Ada sumber ambilan dia.
Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perumpamaan solat. Kita semayang ni bagaimana perumpamaan, kan? Dan ketahuilah olehmu bahawasanya umpama sembahyang itu diumpamakan satu raja memperbuatkan satu bali dan memperbuat ia akan jamuan dan menyediakan padanya akan berbagai-bagai makanan dan bagai-bagai minuman dengan bagai warnanya, dengan bagai-bagai lazatnya, dan pada tiap-tiap warnanya itu baginya manfaat. Maka itulah sembahyang. Kerana kemudian maka menyeru akan segala hambanya merasakan makanan itu. Jadi tuan-tuan, sembahyang ni umpama kalau raja buat jamuan lah. Raja ni kalau dia buat jamuan, dia sediakan macam-macam hidangan kan. Buat mewah makan. Ini ada, ni ada. Bila kita tengok makanan pula macam-macam jenis, macam warna makanan pun ada macam-macam jenis. Raja ni kalau orang kenamaan dia buat bubur dia tu pun macam-macam jenis bubur dia. Kita kalau bubur satu je lah, bubur kacang lah. Dia ada bubur kacang, bubur pulut kan. Macam-macam jenis bubur lagi lah. Kita pun nak tahu nama-nama yang disabitkan dengan diraja. Ujung mesti ada raja. Ujungnya mesti ada raja. Tak? Kita pun kita kata Allah, ini macam kat kampung aku aja bubur ni. Tapi dia nak tunjuk special dia tu. Tadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka makanan-makanan yang disediakan yang berbagai warna ini, berbagai ragam ni, dia punya lazat. Dan ada manfaat dia pula. Ada manfaat. Maka kata pengarang kitab ini, maka itulah sembahyang. Kemudian menyeru ia akan segala hambanya merasakan makanan itu. Demikianlah umpama sembahyang itu disuruh Allah Ta'ala mengerjakan dia supaya mengambil lazatnya hambanya yang kamil daripada berbagai-bagai pemberian dan kurniaan. Seperti syukurlah hamba itu akan kurniaan Tuhannya. Jadi tuan-tuan, sembahyang ni besar manfaatnya. Selain orang sembahyang diberi sihat, tuan-tuan, kita kalau sembahyang, tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala memfardukan sembahyang ni ada sujud? Orang-orang sains pun kaji ya. Orang sains kaji, rupa-rupanya kita punya otak ni dia memerlukan beberapa tisisan darah. Dia kalau kita ni darah ni sampai banyak ke kepala, dia jadi pendarahan. Dia perlu kepada darah untuk sampai kepada kepala, bukan banyak. Dan darah ini pula dia akan turun ketika mana sujud dia akan masuk. Itu hikmah. Dia tak waktu berdiri, tak waktu rokok, waktu sujud je. Dan dia mesti dihantar tiap-tiap hari. Hikmah yang luar biasa lah. Kenapa Allah Ta'ala jadikan sujud? Makna untuk kesihatan. Dia orang kaji tuan-tuan, kenapa rokok? Kenapa qiyam? Ya. Kenapa perlu sujud? Kenapa kena duduk-duduk antara sujud? Dia kaji. Orang sains kaji, dia jumpa jawapan. Kita ni yang tak kaji, baca pun malas. Benar? Suruh baca pun malas. Buku tu dah ada dah. Kajian sains tentang solat. Kita tak baca. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk yang keduanya, solat ini dia punya kelebihannya untuk melahirkan tanda syukur hamba kepada Tuhan. Kan? Untuk melahirkan tanda syukur hamba kepada Tuhan. Yang ketiganya, solat ini faedah dia, ini merupakan maknanya munajat. Munajat. Kita bermunajat. Kita dengan Tuhan. Nak bermunajat, dia tak boleh cara lain. Maka bagaimana caranya? Ialah mendirikan solat.
maka kita akan bermunajat dengan Allah. Sebab sembahyang ini apa tuan-tuan? Ma makna salah? As-salah bermakna doa. Sembahyang ni maknanya doa. Doa ni kan maksudnya bermunajat dengan Allah. Bila dia Allahu Akbar, dia takbir. Dia memunajat dengan Allah, memberikan pengakuan bahawa tiada Tuhan, tiada maknanya ilah atau tiada Tuhan Rabb yang paling agung melainkan Allah. Lalu dia pun baca doa, Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Puji bagi Allah itu pada pagi, pada petang. Ya tak? Ku hadapkan wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana. Itu munajat. Kita baca Fatihah, kita bermunajat dengan Allah. Kita sebut dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Itu semua munajat. Jadi tuan-tuan muslimin, sembahyang ni kelebihan yang cukup banyak. Kan? Maka dia kata af'al solat itu, perbuatan solat itu seumpama makanan. Af'al ni maksudnya perbuatan solat yang kita rokok, sujud, qiyam, duduk di antara dua sujud, iftirash, tawarruk, itu semua dikata apa? Itu umpama makanan. Dan zikir dan tasbih dan doa bagi bagai-bagai warna minuman, itu diumpamakan minuman. Maka apa makanan dan minumannya daripada umpama ini, sehingga tiada sedar hambanya yang arifin, yang mengetahui. Arifin itu maksud yang mengetahui akan dirinya dan sejuk mata hatinya dengan kurniaannya yang tiada dapat diperinya, karena ialah yang dinamakan jannatul ajilah. Inilah dikata syurga. Bila orang tak boleh nak gambarkan nikmat, kan? Dia tak boleh nak gambarkan makanan yang dia makan tu sedap macam mana, minuman yang macam mana sedap rasanya, tak boleh nak digambarkan, maka dia kata ini dikata jannah, syurga. Jannatul ajilah. Ajil yang segera. Ada. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut akan makam Tuhannya itu dua syurga disegera dalam dunia. Orang yang takut kepada Allah, maka Allah Ta'ala bagi dua syurga. Ketika mana? Di dunia lagi, iaitu sejuk mata hatinya dengan syuhud akan Tuhannya, dan syurga yang kedua di akhirat sana. Dekat dunia lagi tuan-tuan, orang yang takut kepada Allah, dia akan dapat syurga. Allah Ta'ala bagi syurga kat dunia lagi. Macam mana syurga dekat dunia? Sejuk mata hati. Kan? Bila sejuk mata hati ni maksudnya apa? Hatinya jadi lembut. Kalau diberi nasihat, tersentuh hatinya. Kalau dibacanya Quran, terkesan dalam jiwanya. Kalau dia mendirikan solat, solat itu merubah maknanya sifat peribadinya. Itu makna sejuk mata hati. Dia bukan hati yang keras, kan? Dia pandang Allah Ta'ala menjadikan alam ini yang berbagai-bagai, lalu dia bertasbih memuji Allah. Itu orang yang ada, maknanya diberikan sejuk mata hati. Itu dah syurga dah, kan? Makna orang yang hatinya jadi begitu, itu dah dekat syurga. Tak ada perasaan musuh, tak ada perasaan dendam. Orang yang tak ada perasaan dendam, tak ada perasaan pemusuhan ini, orang dalam syurga je dia tuan-tuan. Orang dalam syurga je yang ada macam tu sifat. Tapi kalau duduk dekat atas dunia rasa nak bala haya, itu neraka je. Itu neraka, kan? Jadi orang yang hidup dekat atas dunia, kalau dia tak hirau
Orang nak buat apa-apa pada dia, dia pun tak ada perasaan dendam dengan orang. Dia lebih aman hidup dia daripada orang lain. Tak kisah. Orang nak buat apa, itu dia punya pasal. Kita dengan jalan kita, kan jadi senang. Jadi tak ada masalah. Orang tak ada masalah nanti, dia pun tak ada masalah. Orang-orang yang macam ni syurga. Hidup macam tu dah jadi syurga pada dia, sebelum sampai kepada syurga yang sebenarnya, masuk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab tu disebut apa dalam tafsiran tadi, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Ta'ala daripada hambanya, serta takutkan makamnya di hadapannya, di hadapan Tuhannya, lalu ia mentaati akan dengan dia, menunaikan fardu-fardunya dan menjauh segala maksiat, maka baginya 2 syurga. Artinya apa? Dua kebun. Kata Hammad, 2 syurga daripada emas untuk muqarrabin, dan 2 syurga daripada perak untuk orang yang dapat menerima suratan catatan amalannya dengan tangan kanan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan kata setengah hukama, mana orang ahli hukum berkata, bahawasanya sembahyang itu menghimpunkan di dalamnya 12,000 perkara. Dalam sembahyang menghimpunkan ada 12,000 perkara. Kemudian maka disimpankan akan 12,000 itu kepada 12 perkara. Yang kita nak tengok 12 perkara ni apa yang ada dalam semayang, yang kita duduk semayang setiap hari 5 waktu tuan-tuan, apa yang ada dalam semayang. Maka 12 perkara mesti diketahui sebelum solat dan kemudiannya. Orang yang nak mendirikan solat, dia kena mengetahui 12 perkara ni apa. Barang siapa yang berkehendak sembahyang, maka tak dapat tidak tiada daripada mengetahui dan mengerjakan 12 perkara itu supaya sempurna sembahyang. Jadi orang yang nak mendirikan solat, dia kena tahu 12 perkara ini. Supaya apa? Sembahyang dia jadi sempurna. Kalau tak tahu, sembahyang tadi tak sempurna. Maka dia kata 6 perkara dahulu daripada masuk kepada sembahyang. 6 perkara daripada 12 sebelum masuk sembahyang. Kau kena tahu apa bila 6 ni. Dan 6 perkara selepas daripada sembahyang. Maka yang pertama, adapun yang pertama sebelum masuk daripada sembahyang itu, yang dikena ketahui oleh orang yang nak sembahyang, ilmu. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal sedikit yang di dalam pengetahuan itu terlebih baik daripada amal yang banyak dalam keadaan jahil. Orang nak semayang tuan-tuan, dia kena tahu macam mana nak semayang, sah tak sah. Hari ni saya temu duga dah, pegawai syarak nak jadi imam. Temu duga pegawai syarak nak jadi imam. Kita kata apa perbezaan, apakah maknanya sah atau tidak orang sembahyang niat dalam sembahyang fardu bagi seorang imam, kan? Kalau sekiranya dia sembahyang fardu, dia tak berniat sebagai imam, sah atau tidak? Kan? Kenapa dalam sembahyang Jumaat perlu kepada niat sebagai imam? Wajib. Jadi kenapa jadi begitu? Ni ilmu, nak perlu diketahui. Kalau sekiranya awak sebagai imam nak jadi imam terbatal, macam mana nak buat ketika mana sembahyang dah terbatal? Nak gantikan orang supaya jadi imam, kan? Kita nak bagi tahu macam mana? Batal. Boleh kat macam tu? Ataupun kita terus sangkutkan mic ni pada Bilal, Bilal tepis pula. Macam mana? Tuan-tuan, ini ilmu, kalau tak tahu boleh batal sembahyang kita, kan? Jadi nak sembahyang ni tuan-tuan kena ada ilmu. Mesti ada ilmu. Tak sembahyang tak ada ilmu, macam mana? Jahil.
Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan afdalul a'malil ilmullah innal ilma yanfa'uka ma'ahu qalilul amali wa kathiruhu wa innal jahla la yanfa'uka ma'ahu qalilul amali wa la kathiruhu. Afdal amalan itu ialah mengetahuikan Allah, ini mengenal akan Allah, yakni mengenal Allah. Sesungguhnya amal itu memberi manfaat akan dikau sertanya. Sedikit amal itu baik dan kejahilan itu tidak memberi manfaat akan dikau serta sedikit amalannya dan banyak dan banyaknya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak semayang kena ada ilmu. Tak ada ilmu tak boleh. Orang yang semayang tuan-tuan, kalau dia tak boleh membezakan mana yang fardu, mana yang sunat, tak sah semayang. Dia lain kalau dia semayang, dia semua dia main wajib, dia semua jadi wajib. Sunat pun wajib, yang wajib pun wajib. Tak apa. Ini dia tak boleh beza. Takbiratul ihram ni sunat ke wajib? Dia tak dapat beza. Oh ni sunat kot. Sampai dia tak tahu. Tak sah semayang. Kan? Dia tak boleh beza. Yang wajib dia kata sunat, yang sunat dia kata wajib. Tak sah. Kalau dia kata semua wajib tak apa. Kan? Waktu kita kena hati-hati. Ni ilmu. Itu mana nak sembahyang, pertama sebelum mendirikan solat, ilmu kena ada. Ilmu berkenaan dengan solat. Tahu perkara yang membatalkan, tahu perkara yang mengesahkan. Kan? Dia mungkin tahu semua. Yang keduanya wuduk. Nak semayang wuduk. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada semayang itu melainkan dengan tuhur. La yaqbalullahu salatan illa bituhurin. Tidak sah atau tidak diterima akan solat oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan orang yang suci. Nak semayang mesti kena suci. Mesti berwuduk. Kena berwuduk tuan-tuan. Ada orang semayang tak boleh berwuduk dengan air, kena tayamum. Kan? Nak tayamum macam mana? Nak guna apa nak tayamum? Kalau sekiranya nak semayang, ada anggota kena air, ada anggota yang tak kena air, nak buat macam mana? Ada anggota yang lebih daripada satu berbalut, nak berapa kali tayamum? Ini semua kena tahu. Kan? Nak semayang, asas-asas semayang ni berwuduk. Tak ada gantian. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin. Allah Taala tak terima sembahyang tanpa tuhur, tanpa bersih. Juga tidak menerima sedekah yang dari rampaskan dan mencurikan harta ghanimah sebelum dibahagikan. Orang bersedekah daripada harta rampasan tak boleh. Benar? Harta yang dirampas, kan? Tak boleh. Sebelum dibagi-bahagikan sebagai ghanimah. Yang ambil tadi harta rampasan, dia terus bagi. Dia terus sedekah. Sedangkan harta rampasan ni dia mesti dibahagikan 1/5 untuk Rasul. Yang lebihnya dibagi-bagikan orang yang pergi berperang. Orang yang tak pergi berperang tak boleh dapat ghanimah. Orang yang pergi berperang dia boleh dapat harta rampasan. Orang yang tak ikut tak dapat. Contohnya dia pergi perang separuh jalan. Separuh jalan sebelum pergi perang dia balik. Boleh dapat tak? Itu orang tak boleh dapat. Ini tuan-tuan. Ghanimah ni
untuk orang yang pergi berperang ya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak semayang kena berwuduk. Tak berwuduk tak boleh. Yang ketiganya perkara yang mesti diwujudkan sebelum mendirikan solat, pakaian. Kerana firman Allah Ta'ala, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Apabila oleh kamu akan pakaian, ambillah oleh kamu akan pakaian kamu pada tiap-tiap masjid, yakni pakai akan pakaian kamu pada tiap-tiap semayang. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita nak pergi semayang ni tuan-tuan, ketika mana kita nak masuk semayang ni, kita maknanya itu persiapan sebelum semayang. Pakaian kena disediakan. Sebab tu hari ni kenapa kita tidak mendapat maknanya halawah dalam solat, kemanisan dalam solat. Kenapa? Kerana kita tak membuat persiapan yang dia sebut. Contohnya kalau kita nak semayang, kita tak buat persiapan pakaian kita. Kita ni semayang ikut dan je tuan-tuan. Oh, ikut dan ni orang Kedah kata dah. Orang Kedah kata ikut dan. Ikut sempat je. Kalau semayang pakaian ikut suka je. Tulis kat belakang macam-macam tulisan ada. Orang yang semayang kat belakang, dia pun Allahu Akbar, pangkur. Dia pun baca sampai ke bawah. Ada. Dia tak ambil berat. Bila dia nak semayang, dia tak ambil berat tentang masalah pakaian. Orang perempuan kalau dia semayang, bunga, macam-macam bunga dekat dia telekung dia. Allahu Akbar. Orang yang semayang tengok, ni kenapa bunga ni warna merah, ni telekung ni warna hijau pula. Jadi orang semayang tu bukan semayang kerana Allah lagi, dia tengok bunga yang ada kat telekung kawan tu. Tengok. Kita tak bersedia tuan-tuan. Kan? Rasulullah ni kalau dia semayang kan dia menggunakan baju putih. Baju untuk ibadat kamu dan baju untuk mati kamu. Nah, bukanlah bermakna tak boleh guna baju-baju yang lain. Tapi persiapan kita nak solat. Jangan sampai maknanya pakaian tu mengganggu kita. Hari ni kita tengok tuan-tuan sejadah tak? Sejadah ada gambar jam besar apa tu di Mekah tu apa? Nak? Kita pun tengok. Kita Allahu Akbar. Macam lain di gambar ni. Aku dah pergi dah Mekah. Salah gambar ni. Dia tengokkan gambar. Kan? Jadi di semayang tu, gambar tu menjadi pengaruh kepada dia. Ada satu tempat saya semayang, dia punya sapra ni, dia punya saf ni, gambar Kaabah dengan gambar hijir. Kalau kita semayang tuan-tuan, kita Kaabah, hijirnya kan di sebelah sini. Dia Kaabah tu maknanya 4 persegi. Kita selalu pergi, hijirnya duduk di belakang sini. Tapi dekat gambar saf dia, hijirnya di sebelah sini. Kita pun semayang, apa asal pula hijir dalam gambar ni salah pula. Sampai ke sudah mengingat. Dia tuan-tuan, dia jadi sebab menghilangkan khusyuk kita semayang. Itu sebabnya Rasulullah SAW dia nak semayang, dia di dalam mihrab. Dia ada mihrab. Mihrab ni apa? Kubu semayang. Jadi orang tak ada apa-apa yang boleh menyebabkan apa perkara-perkara yang menyebabkan lalai. Ini tuan-tuan makna menyediakan dari sudut pakaian. Kan? Makna berhias. Maksud zinatakum itu maknanya berhias, menutup aurat. Dia pakaian yang elok, kan? Mesti kena. Ni yang diterjemahkan, ditafsirkan oleh ulama. Yang keempat, orang nak semayang memelihara akan waktu. Perkara 6 daripada perkara tadi. Makna keempat, orang sebelum masuk waktu, belum sembahyang,
dia kena jaga waktu. Hari ni tuan-tuan, kenapa kita semayang tak dapat khusyuk? Kerana kita tidak menunggu waktu. Ulama-ulama dulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menunggu waktu. Tapi hari ni waktu menunggu kita. Kan? Dan nak terbenam matahari baru nak angkat takbir. Zuhur dah nak habis baru nak sembahyang zuhur. Bila dah nak masuk asar tu dia sembahyang kelang kabut lah. Dia buat tak senonoh sembahyang. Bukan main laju lagi. Tu. Macam ayam patuk padi. Dia sembahyang. Kalau dia sembahyang asar ni tuan-tuan, sampai matahari itu berbentuk tanduk syaitan. Dia dah melengkung dah. Tak? Baru nak angkat takbir. Maknanya apa tuan-tuan? Kita tak bersedia pada solat tadi. Sebab kita tak dapat khusyuk. Sebab kita tidak bersedia pada solat. Makna waktu kita. Ustaz, ini dah tengah malam Ustaz, kita kena semayang cepat. Semayang isyak memang sunat dilewatkan. Dia memang sunat dilewatkan. Rasulullah semayang pada taakhir waktu, kan? Tapi semayang-semayang lain tuan-tuan memang kena sunat afdal diawalkan. Yang kelimanya, menghadap kiblat. Semayang kena hadap kiblat. Kiblat kita ni tuan-tuan jangan susah hati. Ini semuanya kiblat zon. Kiblat zon ini tuan-tuan, sebab kita jauh daripada Kaabah. Ni yang tuan-tuan buat ni semua zon. Dia kiblat yakin ni dua je. Sama ada sembahyang itu di Kaabah anda nampak jasadnya, itu semua kiblat yakin. Dalam ke luar ke semua yakin. Madinah itu semua kiblat yakin. Atau di mana-mana tempat yang Rasulullah pernah sembahyang, itu semua kiblat yakin. Lain daripada itu semua zon. Kan? Madinah tu tuan-tuan sembahyang, ala mana lah menghadap tu. Itu semua kiblat yakin sebab Rasulullah yang tunjuk tu. Kan? Kita pusing sembahyang dekat Kaabah kan. Kita sembahyang dekat luar, itu semua kiblat yakin. Jangan risau, tak sah. Walaupun beberapa puluh kilometer kita belakang sembahyang, dia tetap kiblat yakin sebab nampak dia Kaabah ni semua kan. Yang ni semua zon sebab kita dipisahkan oleh benua, lautan. Dan yang keenamnya tuan-tuan, bila nak sembahyang niat. Nak sembahyang niat. Jadi niat ni akan kita bicarakan. Macam mana yang dikatakan qasad, macam mana yang dikatakan ta'arud, macam mana dikatakan ta'yin, macam mana dikatakan ta'yin binafsihi. Tak? Kita nak sembahyang. Bila kita angkat takbir, apa yang perlu dimuqaranahkan dalam hati kita? Hari ni ada orang kata Allahu Akbar, kan? Allahu Akbar. Kalau sekiranya diangkat Allahu Akbar tu tidak ada muqaranah dalam hatinya, qasad, ta'arud, ta'yin, tak sah bagi pandangan mazhab Syafi'i. Dimuqaranahkan niat yang tiga tadi, qasad, ta'arud dan ta'yin ini mesti bermula daripada dia menyebut huruf alif pada Allah dan sampai kepada ra pada akbar. Mana kalau niat yang lain 4 rakaat kerana Allah Ta'ala, dia niat itu keluar daripada huruf ra, maka sembahyang sah. Yang ni kita nak tahu. Itu sebab ada orang kata, kenapa engkau takbir lama-lama ni? Dia kata, kalau ikut hukum takbir ni 2 harakat je, Allahu Akbar. Ni Allah tak masuk pula tu. Tak? Sekali lagi, Allah. Berapa panjang boleh kalimah Allah ni disebut dalam hukum fiqh? Kalau hukum tajwid 2 harakat dia. Allah ni 2 harakat dia. Dia punya kadar panjangnya. Tapi yang kita semayang bukan main panjang lagi tu. Sampai beratus harakat tu. Allah terlepas pula belakang. Macam mana?
Nanti insya-Allah kita akan bicarakan pada masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita selesai pada 6 perkara yang perlu disediakan sebelum daripada solat. Nanti kita akan lihat 6 perkara selepas daripada solat apa dia, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum. Assalamu alaikum warahmatullahi